Jom Sejarah bersama saya, Cik Hazilah. Okey, pada sesi pembelajaran pada kali ini, Cikgu akan menerangkan bab 9 iaitu Dasar Luar Malaysia. Apakah yang akan anda pelajari di dalam bab ini? 9.1 Latar belakang dasar luar. 9.2 Asas penggubalan dasar luar. 9.3 Malaysia dalam PBB. 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. 9.5 Cawaran mengukuhkan dasar luar. 9.6 Malaysia dalam ASEAN. 9.7 Malaysia dalam NAM. Dan 9.8 Malaysia dalam OIC. Latar belakang dasar luar. Sejarah hubungan di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal seperti Pan, Langkasuka dan Citu telah mengadakan hubungan dengan China. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan abad ke-16. Hubungan ini terjalin di dalam dua bentuk, iaitu hubungan diplomatik yang dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Hubungan diplomatik, utusan-utusan akan dihantar ke China, Ryukyu, Siam, Makassar, Pasai dan Turki. Hubungan yang kedua ialah hubungan perdagangan, dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah. Hubungan perdagangan seperti China, Pegu, Luzon, Gujarat dan Hadramaut. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15. Kepentingan pertama ialah menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Kedua, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Dan yang kelima, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Latar belakang dasar luar semasa era British. Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Terdapat dua perkembangan penting dalam dasar luar, iaitu pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman, Putera Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Husin apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Asas penggubalan dasar luar. Penggubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berpandukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Antara matlamat penggubalan dasar luar Malaysia ialah: pertama, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, untuk melindungi kepentingan nasional. Ketiga,
untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Kelima, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Faktor penggubalan dasar luar. Faktor pertama ialah ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Yang kedua, keperluan nasional. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Faktor ketiga, kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Sebagai contoh, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Faktor keempat, persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih kepada pro-barat. Malaysia telah mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada 1970-an. Sebagai rumusannya, dasar luar negara dapat dilihat bermula pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu yang disesuaikan dengan keperluan dan perubahan yang berlaku pada ketika itu. Selepas negara mencapai kemerdekaan, Malaysia menggubah dasar luar yang lebih dinamik untuk memenuhi matlamat, menjaga kedaulatan negara serta bebas daripada campur tangan kuasa asing. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlu bekerjasama dengan pemimpin bagi memastikan Malaysia sentiasa dihormati oleh negara lain. Okey, setakat itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam Jom Sejarah. Okey, bye-bye.